Boleh bawa kepada kemenangan jalan raya lah. Itu yang kita risau tu. So benda tu sebenarnya kalau atas lorong kecemasan ni memang untuk tujuan kecemasan dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999 edisi 1 Februari 2022. Lorong kecemasan hanya dibenarkan untuk kegunaan tertentu. Berkumpul secara konvoi atau memberhentikan kenderaan dengan sengaja di lorong berkenaan boleh menyebabkan kemalangan tanpa disedari. Ikuti laporan khas Halang Lorong Kecemasan disediakan wartawan Syahira Azhar. Lorong kecemasan secara dasarnya dihaskan untuk kegunaan ambulans, bomba dan penyelamat, polis, agensi penguatkuasaan serta kenderaan yang rosak atau dalam situasi kecemasan. Sebaliknya, sesetengah pengguna jalan raya dilihat menggunakan lorong kecemasan untuk aktiviti riadah dan berkumpul secara beramai-ramai. Baru-baru ini tular sebuah rakaman yang memaparkan sekumpulan individu dipercayai ahli sebuah kelab kereta berkumpul di lorong kecemasan di Jalan Temiang Pantai. Tanpa disedari, perbuatan itu mampu mengundang bahaya. Laluan Temiang Pantai telah dibuka kepada pengguna jalan raya pada 26 Ogos tahun lalu. Lebuh raya sepanjang 7.44 km ini adalah laluan baharu yang bermula dari persimpangan Jalan Seremban Kuala Kelawang, Simpang Pertang dan berakhir di Jalan Penghubung menghala ke persimpangan bertingkat Temiang. Keadaan sekeliling lebuh raya yang indah dikatakan menjadi daya tarikan bagi setiap pengguna jalan raya yang melalui jalan ini. Menurut pemeriksaan pihak berkuasa, kebanyakan pengunjung yang berhenti di laluan kecemasan di sini mendakwa pemandangan di sini umpama mereka seolah-olah berada di negara New Zealand. Saya difahamkan pada hujung minggu bermula daripada hari Jumaat hingga Ahad di Jalan Temiang Jelebu ini sudah menjadi tumpuan orang awam untuk bergambar dan menikmati pandangan dan ada yang sengaja memberhentikan kenderaan mereka di laluan kecemasan. Kini sudah hampir 30 minit kami menjalankan pemantauan di sini, tiada sebarang kenderaan yang memberhentikan kenderaan mereka di laluan kecemasan. Besar kemungkinan masyarakat mula sedar tentang bahaya atas tindakan yang dilakukan. Walau bagaimanapun, tim 999 akan menjalankan pemantauan dengan pihak JPJ Negeri Sembilan untuk melihat sendiri situasi di jalan ini. Pemantauan ini turut diketuai Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sembilan Hanif Yusabra Yusof. Sejurus tiba di lokasi pemantauan, pihak JPJ berjaya mengesan sekumpulan individu bermotosikal yang berhenti di lorong kecemasan. Untuk tindakan awal, pihak JPJ telah menjalankan advokasi terhadap individu berkenaan supaya perkara seperti ini tidak berlaku lagi. Jalan ni bukan besar pun, 2 lane sebenarnya. So bila 2 lane tu sempit lah. So tak sesuai lah untuk kita nak berhenti, nak mengambil pasal dia akan buat kenderaan lain mungkin akan terkejut lah bila tengok kita berkumpul ramai-ramai dan mungkin boleh bawa kepada kemenangan jalan raya lah. Itu yang kita risau tu. So benda tu sebenarnya kalau atas lorong kecemasan ni memang untuk tujuan kecemasan dia. Menurut Pengarah JPJ Negeri Sembilan, sebelum ini kebanyakan kes melibatkan lorong kecemasan di Negeri Sembilan hanya berlaku di Port Dickson. Namun kini masyarakat mula menjadikan laluan Temiang Pantai sebagai tumpuan baharu. Ini adalah lokasi yang agak menarik lah dari segi view-nya kerana ini highway ni adalah highway yang baru dan juga pemandangannya menarik perhatian orang ramai dan menjadi tumpuan kepada pemandu-pemandu lah. Tadi pun kami ada bertanya kepada beberapa orang yang berhenti di tepi highway tadi dan tujuannya adalah untuk bergambar lah. Jadi keadaan itu bagi saya sangat tidak sesuai dan boleh membahayakan orang. Lebih membimbangkan apabila kawasan ini mula menjadi tumpuan penjaja untuk menjalankan aktiviti perniagaan kepada pengunjung yang hadir. Tindakan itu dikuatiri menggugat keselamatan pengguna jalan raya dan kelancaran trafik.
Okey, apa yang kita khawatirkan apabila kita berhenti secara sewenang-wenang dengan kenderaan di tepi jalan ataupun di lorong kecemasan, ianya akan mengganggu satu kelancaran trafik. Yang kedua, ianya akan menimbulkan kejutan kepada pemandu-pemandu ataupun pengguna-pengguna jalan raya yang lain, dan akhirnya ianya boleh membawa kepada kesyaratan jalan raya lah. Itu yang kita khawatirkan. Bagi meningkatkan tahap keberkesanan operasi, pihak JPJ akan sentiasa menjalankan pemantauan secara berkala dan menerapkan penggunaan drone. Sejujurnya operasi ini kita akan teruskan pemantauannya dari semasa ke semasa, tidak terhenti. Dan selain daripada menggunakan kaedah-kaedah biasa, kami juga menggunakan drone bagi memastikan pelaksanaan operasi itu lebih berkesan. Melalui perbincangan bersama Jabatan Kerja Raya dan pihak berkuasa tempatan, tindakan lanjut akan diambil selain cadangan bagi menyediakan tempat khusus di kawasan berkenaan untuk orang ramai bergambar serta menjaja. Menurut Ketua Polis Daerah Nilai, Superintenden Muhammad Fazli Abu Rahman, pihaknya telah memanggil ahli kelab kereta berkenaan kira-kira jam 6.30 petang 22 Januari lalu untuk membantu siasatan. Jika sabit kesalahan, tindakan undang-undang boleh diambil mengikut kaedah 53/1 Peraturan-Peraturan Lalu Lintas Jalan 1959. Menurut pengasas kelab kereta pengiring atau dikenali sebagai Marshal Car, Muhammad Syahazad Muhammad Sata, sejak 3 tahun kelab ditubuhkan, aktiviti konvoi menjadi rutin mingguan bagi setiap ahli. Faktor keselamatan antara perkara utama yang ditekankan. Kelab kami adalah kelab yang berdaftar di bawah ROS, di mana kelab bersukan lah, kelab motorsport. Bergerak ke suatu destinasi itu, kita akan berkumpul di mana biasa kita akan panggil tayar golek ataupun RV. Di mana kita akan berkumpul dan kita akan buat briefing. Briefing itu kebanyakan kita akan bercakap pasal keselamatan jalan raya dan juga di mana yang kami akan pergi, di mana dan di mana kita akan stop, jangan memotong, dan kita akan hire ataupun kita akan macam nominate one of our member kita, marking kereta di mana jangan potong kereta ni sampai ke destinasi lah. Sebab bila kita berkonvoi ni, kita berkonvoi secara ramai. So takut kita mengganggu jalan raya, pengguna jalan raya yang lain. Sebagai pengasas kelab adalah menjadi tanggungjawabnya bagi memastikan setiap 300 ahli yang berdaftar mematuhi peraturan jalan raya semasa aktiviti konvoi dijalankan. Sebenarnya bila kita berkumpul ramai-ramai, dia akan mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Macam biasa bila kita parking, ramai buat family, kadang-kadang anak tu berlari-lari di jalan raya. Saya rasa kalau berhenti di ruang kecemasan tu, kita tak boleh lama. Saya rasa tak boleh lebih daripada 5 minit. Sekurang-kurang 3 minit atau 2 minit. Sebab mana tahu masa tu ada ambulans ke, bomba ke, emergency ke, apa ke saja kan, mengganggu. Dan saya nak tekankan kat sini, di mana tak setiap kelab yang tidak, maksud saya tidak semua kelab yang melanggar undang-undang di jalan raya. Setengah-setengah kelab mana yang saya nampak di luar sana banyak yang mematuhi undang-undang. So di sana saya sarankan setiap kelab ambil benda ini sebagai benda yang serius, sebab ini akan mengganggu pengguna jalan raya yang lain, sebab takut mengganggulah. Tak nak ada benda yang tidak diingini berlaku. Hukuman denda boleh dikenakan ke atas individu yang memberhentikan kenderaan di lorong kecemasan tanpa alasan yang kukuh mengikut Seksyen 119 Akta Pengangkutan Jalan 1987 serta denda maksimum RM2,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan. Syahira Azhar, 999. Seorang suri rumah yang didakwa membunuh suaminya di Rasah Kemanyan Negeri Sembilan gara-gara masalah kewangan. Diriman 5 hari bermula Rabu lalu bagi membantu siasatan. Ikuti perinciannya dalam rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Perintah reman terhadap wanita berusia 55 tahun itu dikeluarkan oleh penolong pendaftar Mahkamah Magistrate Ali Suryana Muhammad Subri sehingga 30 Januari. Dalam kejadian yang berlaku pada jam 4.30 petang 25 Januari lalu, mangsa ditemui maut di bahagian dapur rumah mereka selepas ditikam sebanyak 2 kali di bahagian dada dan pinggang dengan senjata tajam. Pasangan suami isteri ini mempunyai 4 orang anak dan ketika kejadian, anak mereka yang berada di tempat kejadian bertindak menghubungi polis. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Seorang lelaki warga tempatan berusia 31 tahun ditemui maut dengan 12 das kesan tembakan.
Kejadian dilaporkan berlaku di kawasan parkir kereta sebuah kondominium mewah di Jalan Baru, Seberang Perai jam 8.45 malam. Menurut Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Syuhaili Muhammad Zain, pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian itu pada jam 9.30 malam. Sebaik tiba, polis menemui seorang lelaki dalam keadaan tertiarap berlumuran darah di tingkat 3 parkir kondominium berkenaan. Hasil pemeriksaan lanjut, pihak forensik di tempat kejadian menjumpai 12 kelongsong peluru dipercayai digunakan dalam serangan itu. Siasatan awal mendapati mangsa turut mempunyai pelbagai rekod jenayah lampau dan masih menjadi buruan polis. Pihak polis tidak menolak kemungkinan kejadian bermotifkan dendam, namun kes masih dalam siasatan. Seorang warga Bangladesh didenda RM10,000 atas tuduhan cubaan merasuah seorang anggota polis di Mahkamah Seksyen Ipoh. Tertuduh berusia 31 tahun itu mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan hakim. Dia yang sudah 4 tahun bekerja di Malaysia boleh dikenakan hukuman penjara jika gagal membayar hukuman berkenaan. Menurut kertas pertuduhan, dia didakwa memberikan rasuah wang tunai sebanyak RM150 kepada seorang inspektor polis di Jalan Keluar Plaza Tol Sungkai pada 10 Mac 2021. Suapan berkenaan didakwa bagi membebaskan tertuduh dan 2 lagi rakan senegaranya dari tindakan undang-undang kerana gagal mengemukakan dokumen perjalanan yang sah. Di Pulau Pinang, sepasang suami isteri antara 4 ahli sindiket pengedaran dadah yang tumpas dalam ops tapis dijalankan di seberang perai Pulau Pinang minggu lalu. Menurut Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Muhammad Suhaili Muhammad Zain, polis merampas pelbagai jenis dadah yang dianggarkan bernilai RM2 juta dalam serbuan berkenaan. Hasil risikan mendapati pengedaran dadah oleh sindiket ini mula bergiat aktif sejak awal tahun 2021 dan dipercayai hanya menggunakan pasaran tempatan. Kesemua suspek didapati negatif dadah dalam ujian seringan air kencing dan seorang daripada suspek yang ditahan turut memiliki rekod jenayah lampau. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya. Bekas pekerja salon dijatuhi hukuman penjara 3 tahun dan denda RM10,000 selepas didapati bersalah memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian seorang pelajar kolej 3 tahun lalu. Hukuman dijatuhkan selepas mahkamah mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes melampaui keraguan munasabah. Hakim Mahkamah Seksyen Bukit Mertajam yang bertindak sebagai magistrate turut menetapkan tertuduh dikenakan hukuman penjara selama 1 tahun jika gagal membayar denda. Dalam kejadian jam 2.54 pagi 20 Januari 2019, tertuduh yang memandu kenderaan jenis sedan telah melanggar sebuah kenderaan MPV yang dipandu mangsa sehingga terjunam ke dalam laut. Lesen memandu tertuduh juga digantung selama 5 tahun. Tak tahu. Apa hal ni? Kalau boleh kau dulu. Koyak. Ops Selamat digerakkan serentak di seluruh negara bagi mengenal pasti kesalahan lalu lintas dan pelbagai kesalahan lain ketika musim perayaan Tahun Baru Cina. Namun, pemantauan berkala pasukan trafik terhadap aktiviti samsing jalanan dan pemandu mabuk tetap diteruskan. Malam minggu lalu, sebuah motosikal wanted dikesan melalui sekatan jalan raya yang dijalankan di Jalan Kelang Lama, Kuala Lumpur. Ikuti perinciannya bersama wartawan Haris Farouk Alex. Tindakan seorang pemuda berusia 25 tahun meminjam motosikal kawannya hanya mengundang padah. Sebuah motosikal jenis 150cc yang melalui sekatan jalan raya pasukan trafik Ibu Pejabat Polis Kontingen Kuala Lumpur pada malam minggu lalu antara motosikal yang dikendaki atas pelbagai kesalahan. Motosikal berwarna hijau ini dipercayai pernah melarikan diri dari sekatan polis dan didakwa sering digunakan dalam perlumbaan haram. Kamera tak ada, nombor depan tak ada. Lesen confirm tak ada tak? Betul tak? Kan? Tak ada. Lesen pun tak ada. Walau bagaimanapun,
Ketika ditahan, penunggang tanpa lesen memandu yang sah ini mengaku telah meminjam motosikal daripada sebuah bengkel yang menjadi penaja kepada perlumbaan haram. Bengkel ni. Yalah, kau motor bengkel motor siapa? Motor customer. Kalau kena tahan, customer kau macam mana? Motor Alif tu. Motor Alif tu. Alif. Customer baru boleh. Hasil pemeriksaan mendapati pelbagai modifikasi yang dibuat telah melanggar undang-undang di bawah Seksyen 64 Akta Pengangkutan Jalan APJ. Okey, kesalahan kau nombor plate. Tak ikut peraturan. Okey, exhaust, ubah surat exhaust. Right, lagi satu. Okey. Cermin CC. Okey, cermin CC kau tak ada. Dan juga nombor plate depan. Empat kesalahan kau. Isu pengubahsuaian dan modifikasi untuk menambah kelajuan motosikal antara perkara yang diambil serius oleh Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur. Selain itu, menurut timbalan Ketua JSPT Kuala Lumpur, Superintendent Zulkafli Cekla, kes pemandu mabuk turut membimbangkan apabila 1,157 kes direkodkan sepanjang tahun lalu. Dalam operasi sama, seorang pemandu berusia 33 tahun disyaki mabuk dan ditahan untuk siasatan lanjut apabila bacaan ujian saringan nafas menggunakan screening device mencecah lebih 400 mg. One, two, go. Okay, thank you. Tengok berapa bacaan you ah. Jangan lebih 50 ah. Go. Okey. Dan bacaan you dah mencatatkan 400. Kita akan bawa balik ke Balai Trafik Dalam Bandar untuk buat sekali lagi ujian. Dekat sana you akan diberi 2 kali ujian. Okey, kalau you lepas ujian tu tak ada masalah. Kalau you tak lepas, ujian alkohol. Ujian alkohol lagi sekali. Lagi sekali kita akan buat you di balai, 2 kali kita akan bagi you peluang 2 kali tiupan di balai. Kalau you lepas tak melebihi had yang ditetapkan iaitu 50, tak ada masalah, you boleh balik. Boleh settle sekarang. Sekarang ini kes tuduh mahkamah punya, bukan kes Samad. You kena ikut kita balik balai, saya punya anak buah akan bawa balik balai. Di lokasi sama Ops Selamat Kuala Lumpur, 3 pemandu mabuk berjaya ditahan kerana gagal saringan ujian nafas. You kena balik tiup sampai kuat lah. Sampai dia. Ini apa sahabat ini? Ada banyak kamera ini. Ini media. Jangan tengok. Ini media. Kalau you tak you lepas tak ada masalah. You pun steady tengok. Okey. Tiup panjang-panjang. Okey. Alright. Belum. Okey, thank you. Bacaan tinggi. 400 lagi. You minum apa ni? Dah speaker ke lika ke apa ni? Lalu tepi apa? Yelah, baru minum lah. Soju dan biar saja. Yelah, minum soju lah. Soju tinggi kandungan alkohol dia 14% ke 22% berbanding bir biasa. Bukan satu botol baik. Yelah, you campur lah, you mix. Kan? You mix kan? Tak apa. Bacaan you dekat lokasi sekarang tinggi, 400. Kita akan bawa balik you ke balai. 2 kali lagi ujian di balai. Kalau you melepasi ujian di balai, you boleh keluar. Sepanjang operasi yang dijalankan malam minggu lalu, sebanyak 388 saman telah dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Manakala 15 buah motosikal telah disita di bawah Seksyen 64 APJ 1987 atas kesalahan mengubah suai struktur kenderaan termasuk exhaust. Ops Selamat ini dijalankan untuk trafik Kuala Lumpur bermula daripada 28 dan kita tumpuan utama kita ialah kepada pemandu motosikal dan juga pemandu mabuk iaitu memandu di bawah pengaruh alkohol dan lain kesalahan kenderaan. Okay. Bagi hari ini kita buat beberapa SJR tumpuan kita kepada motosikal dan juga terhadap orang mabuk. Dibagi motosikal kita juga membuat bersama dengan kita punya JAS, Jabatan Alam Sekitar, untuk membantu kita untuk cek motosikal diorang. Operasi sempena Ops Selamat malam minggu lalu tamat pada jam 4 pagi.
Laporan Haris Farul Alex 999. Rakaman kejadian sama membabitkan seorang pemandu e-hailing menjadi tular di media sosial baru-baru ini. Menerusi video berdurasi 47 saat itu, berlaku pergelutan di antara dua individu ini sehingga salah seorang daripada mereka mengalami kecederaan yang parah. Aksi berbahaya di dalam video berkenaan turut mengundang kegusaran orang awam. Orang dia muda lagi, dia dah boleh tergamak nikam-nikam orang macam tu. Macam ni, perkara macam ni saya terkejut. Dia berani melakukan perkara macam tu. Saya nasihatkan pada generasi muda supaya jangan ikutkan sangat hati, layan perasaan. Berusaha, kita masih muda, langkah masih jauh. Tak perlu kita buat kes-kes jenayah, nanti gelap masa depan. Walaupun kita dalam keadaan yang terdesak untuk kelangsungan hidup, kita janganlah buat kerja terburu-buru sehingga menyebabkan mudarat kepada orang lain dan membahayakan diri kita sendiri juga, mencapai diri kita dalam kebinasaan sebenarnya. Kepada pemandu e-hailing terutamanya, lebih berhati-hatilah ketika nak ambil penumpang, nak menurunkan penumpang. Pastikan kawasan keliling, persekitaran yang bagus, tempat yang cerah, tengok muka pelanggan. Kita sebagai masyarakat kena cakna lah dengan benda ni. Terutamanya di waktu malam ataupun di tempat yang agak sunyi. Kita sebagai masyarakat, bila kita nampak, jangan sibuk nak viralkan dulu. Kita tu ambil tindakan yang sesuai. Suspek dikatakan bertindak menyamun kereta e-hailing berkenaan selepas ibunya enggan meminjamkan kenderaan kepadanya. Suspek turut sempat menghantar kenderaan yang disamun itu untuk dicuci di Kota Damansara dan membuang nombor pendaftaran kenderaan di tong sampah berdekatan. Menurut Ketua Polis Daerah Sentul, dalam tempoh 24 jam, pihak polis berjaya menahan seorang lelaki berusia 23 tahun yang menyamar sebagai pelanggan dan menggunakan perkhidmatan e-hailing pada 25 Januari di Kota Damansara. Apa hal? Tak tahu. Apa hal ni? Kalau polis kau pergi dulu. Penumpang tersebut telah mengeluarkan sebilah pisau dan menikam pemandu Grab tu dari belakang dan terkena di bahagian leher. Lepas tu berlaku pergelutan di dalam kereta sehingga keluar dari kereta. Kita melihat mangsa atau pemandu Grab tu telah melau-lau meminta pertolongan. Jadi suspek juga mengambil kesempatan pun meminta pertolongan, menjerit meminta pertolongan supaya untuk mengelirukan orang ramai. Suspek telah menghantar kereta tersebut ke kedai cuci kereta untuk mencuci kesandara yang berada di atas steering. Itu. Polis cakap. Apa hal? Tak tahu. Apa hal ni? Kalau polis kau pergi dulu. Tujuan beliau menyamun kereta itu adalah untuk dijadikan sebagai Grab car. Beliau juga ingin menjadi seorang pemandu Grab. Cuma tak ada duit untuk membeli kereta. Tapi dengan cara tersebut memang tidak betul. Yalah, beliau memang berhajat sangat, nekatlah untuk menjadi seorang pemandu Grab. Dan beliau rasakan dengan cara demikian mudah mendapat kereta. Dan ini memang salah dari segi undang-undang dan beliau akan menerima hukuman yang setimpal lah. Polis turut merampas kereta yang dilarikan suspek serta beberapa barangan termasuk sebilah pisau yang dipercayai digunakan untuk mencederakan mangsa, sebuah beg silang milik mangsa, kunci kereta, lesen memandu, pasport dan beberapa kad bank.
Kes kini disiasat mengikut Seksyen 394 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan 20 tahun hukuman penjara dan sebatal. Ketukan demi ketukan, namun pintu tetap tidak dibuka. Lampu dan kipas terpasang tetapi penghuni didapati hilang. Itulah antara situasi di Segambut apabila ratusan kediaman yang didiami warga asing diserbu Jabatan Imigresen Kuala Lumpur. Ke manakah mereka? Segalanya terjawab dalam laporan yang disediakan wartawan Tun Nizami Hashim. Beberapa buah rumah di Segambut bahagi tambahan Kuala Lumpur didapati kosong tanpa penghuni sekaligus menimbulkan tanda tanya. Ini kok dekat sana. Pasal tak okey. Kakak bagaimana? Jabatan Imigresen Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mengesan sebuah penempatan didiami lebih 200 penduduk di mana status kewarganegaraan mereka dicurigai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk malam-malam pada malam ini kita akan buat satu operasi. Sasaran kita adalah sebuah perkampungan setinggal dihuni oleh majoriti warga asing. Jadi tuan-tuan kena stay wall, satu wall. Tim 3 akan buat flushing. Tepat jam 2 pagi, kami bergerak ke lokasi sasaran yang terletak kira-kira 3 km dari Kompleks Kementerian Dalam Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Buka. Immigration. Welcome. Immigration, window. Lima warga asing yang dilaporkan menghuni di rumah setinggan ini didapati hilang ketika pemeriksaan dilakukan oleh 116 anggota imigresen. Beri kerjasama, buka pintu. Sila beri kerjasama ya, imigresen. Cek untuk buat pemeriksaan. Ada tu. Dalam. Dia kunci daripada dalam. Kan? Ekoran itu, segenap ruang rumah setinggan yang dibina daripada kayu dan zinc ini diperiksa bagi mengesan para penghuninya. Buka. Halo. Immigration, buka. Aduh. Ada sini. Oh, ada sini. Ini ada pasport. Ramai. Tak ada pasport. Tak ada. Sekarang ambil duit ke? Semua ambil. Baju ke apa ke? Ambil ya? Semua ambil. Okey? Faham ya? Terima kasih. Rumah 2 tingkat ini sebenarnya mempunyai sebuah bilik dan di dalam bilik ini terdapat lagi sebuah bilik rahsia yang dijadikan sebagai tempat untuk bersembunyi apabila operasi digerakkan oleh pihak imigresen. Dan ketika operasi jam 2.30 pagi tadi, mendapati 4 individu bersembunyi di dalam bilik rahsia ini. Sementara itu, seorang lagi rakan mereka yang bekerja sebagai buruh binaan turut dicari kerana dipercayai telah menetap di sini tanpa dokumen yang sah. Oh, dekat situ ibunya. Oh, dekat sini. Mandi. Oh, dia mau lari dekat sini. Kosong ya, Wak? Kosong? Aduh. Tak, kosong ya, Wak? Kosong. Ya, tuan. Kosong ya? Ya, tuan. Siasatan awal mendapati lelaki berusia 50 tahun ini telah menetap di sini bersama rakan sekerjanya sejak 5 tahun lalu. Tadi kan masa immigration ketuk pintu, kenapa abang tak buka pintu bang? Takut itu masalahnya, tengok jam saya dalam 2.30 tuan, siapa ini lagi macam tu. Masa pintu diketuk tadi, abang buat apa tadi? Tengah tidur macam tu. Iya, tengah tidur. Dia masuk nampak abang dalam bilik air, abang buat apa? Itu macam mana tadi? Tak, yang pasal itu saya memang ke bilik air. Saya ke bilik air itu memang saya nak kencing. Macam tu, ya tuan nak kencing. Tak tahunya ketuk, siapa ni, cakap betul saya.
dia. Macam itulah tuan. Tadi kat bilik tu ada bilik rahsia lagi dalam tu. Bukan bilik itu tuan, itu barang itu tuan. Bukan rahasia tu. Barang-barang itu, barang-barang apa itu untuk apa itu periuk apa itu semua tuan, macam tu. Dia juga mendakwa terpaksa menetap di Malaysia melebihi tempoh yang ditetapkan ekoran negara sedang dilanda wabak COVID-19. Masuk Malaysia memang saya lalu depan tuan. Macam itulah tuan ya. Lalu depan tu di mana bang? Saya tu lalu depan itu memang daripada itu Batam Johor macam tu. Dululah macam tu. Masuk tahun bila tu? Saya lah tak ingat tuan, tapi itu ada ya, tak ingat saya ya. Tak ada ya. Pasport hidup lagi? Matilah tuan. Kenapa tak balik tak renew? Kenapa tak ni? Saya punya rencana tuan itu hari kan, yang puasa yang tu saya memang nak balik tuan ya, maaf ya, saya memang nak balik. Tapi masa itu kan langsung tu apa PKP itu tuan. Lain pula kisah wanita berusia 28 tahun ini yang ditahan ketika sedang bersembunyi di atas bumbung dan mendakwa diganggu makhluk halus. Kenapa Kak lari atas bumbung tadi? Bukan atas bumbung, bukan. Lepas tu saya kan ada penyakit. Saya macam ada orang ajak. Ajak? Ya, itu setan. Saya kan selalu diajak setan kan, dibawa atas. Memang setiap malam naik atas ke macam mana? Iya, setiap malam. Saya kan ada penyakit. Penyakit kejam-kejam diguna orang. Sejak bila Kak? Lama. Hampir 1 tahun lebih. Ibu kepada seorang anak ini turut menagih simpati agar tidak dikenakan tindakan di bawah Seksyen 6/3 Akta Imigresen 1959 Palang 63. Saya kerja cleaner. Cleaner? Iya. Ada permit kerja semua? Belum pom-pom. Cakap nak ikut permit kan? Itu tak buat. So 3 tahun kerja tak ada permit lah? Tak ada. Pasport hidup lagi pasport? Tinggal tahunnya. Ini sudah mati. Masuk Malaysia ikut mana? Ikut Johor. Ikut Johor lah? Ya. Sebagai pelancong lah datang? Lepas tu kenapa kerja sini? Kenapa tak balik-balik? Saya ada anak kecil. Nenek saya meninggal semua. Siapa yang cari nafkah? Anak kecil tu di mana sekarang? Dekat Indonesia. Siapa jaga? Nenek. Nenek jagalah. Iya, tapi tua semua. Menurut Pengarah Jabatan Imigresen Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Syamsul Badrin Mohsin, siasatan awal pihaknya mendapati status tanah penempatan berhampiran sungai dan landasan kereta api ini bertaraf hak milik persendirian. Ini ada aduan dan selepas aduan kita memang masuklah. Kita dah perhatikan untuk beberapa ketika dan pegawai-pegawai kita pun dah masuk dalam ni untuk tengok dan sebab tu kita buat operasi malam ni. Ini memang tapak Rizab, memang tempat ni memang setinggan daripada dulu lah. Dia kalau dimaklumkan dalam 15 tahun dah dia orang ada tapak setinggan ni kan. Cuma mungkin dulu warga Malaysia duduk kan, tapi dalam keagamaan dia orang yang duduk ni ramai dalam ni kan. Di sini mereka menyewa dan sewa mereka antara 200 hingga 300 satu rumah lah. Memang tapi dekat sini pun kita ada juga warga negara Malaysia lah yang memang IC biru pun memang ramai berduduk kat sini lah. Kita akan siasat dulu pemilik tanah dan juga pemilik rumah lah. Kita akan tengok, kita akan siasat dengan yang kita tahan ni, dengan siapa dia menyewa, dan kita akan datang sini semula tengok apa sebenarnya siapa yang buat rumah semula. Kesemua 106 pendatang asing tanpa izin yang ditahan dibawa ke depo tahanan Bukit Jalil untuk tindakan lanjut. Operasi tamat pada jam 5 pagi. Laporan Tun Hizami Hashim, 999. Lalukan apa cahaya daripada depan sampai ke belakang. Lalukan dia. Lalukan dia. Pembukaan pintu perdagangan sempadan negara turut membuka peluang untuk aktiviti jenayah rentas sempadan, termasuklah penyeludupan rokok. Namun, Agensi Penguasaan Maritim Malaysia sentiasa memerhati pergerakan keluar masuk bot dan kapal perdagangan di sempadan perairan negara. Saksikan butirannya.
Hasil intipan dan kerjasama dengan pasukan penguatkuasa negara jiran, sebuah bot warga asing berjaya dikesan. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Kedah berjaya memintas di kedudukan 2.7 Batu Nautika Barat Tanjung Belua di perairan Langkawi kira jam 4 pagi. Lalukan apa cahaya daripada depan sampai ke belakang. Lalukan dia. Lalukan dia. Video. Hasil pemeriksaan menemukan 1,950 kotak bungkusan mengandungi 19.5 juta batang rokok pelbagai jenama. Menurut Pengarah Maritim Kedah dan Perlis, Laksamana Pertama Maritim Muhammad Zawawi Abdullah berkata, penyelundup menggunakan taktik pemalsuan stamp duty paid pada setiap kotak rokok. Akan menyeludup masuk rokok yang telah mempunyai logo custom Diraja Malaysia ke dalam perairan negara kita, yang mana hasil pemeriksaan lanjut juga dapati rokok tersebut adalah dijangka untuk dipasarkan dalam negara kita dengan harga yang dilekatkan pada kotak tersebut, harga semasa yang dijual di dalam negara kita. Turut ditemui 39 guni berisi tembakau seberat 50 kg setiap guni dianggarkan bernilai RM780,000. Kalau rokok yang bukan ada logo Malaysia tu, dia dalam tu carton tu saja. Dia tak ada plastik lah. Okey, dia tak ada cover by plastik. Itu bermakna kata dia dah standby siap kalau jumpa apa-apa rasa. Mana kata dia tunjuk. Ni bukan tunjuk bukan dekat ya. Yalah dia ingat kita tak ada scan kan. Pihak Maritim percaya aktiviti penyelundupan rokok berkapasiti besar didalangi oleh sindiket antarabangsa yang turut membabitkan ejen darat dan laut di kalangan warga tempatan. Dapati sindiket ini mempunyai satu rangkaian yang besar, yang mana ia melibatkan ketiga-tiga buah negara. Maksudnya adalah jualan dilakukan di dalam negara kita itu Malaysia, dan digunakan pengangkutan yang melibatkan bot butter trade daripada Indonesia, manakala sejumlah barang-barang yang cuba diseludup masuk ke dalam kita adalah diambil daripada negara jiran kita di negara Thailand. 7 awak-awak bot dan seorang tekong dari negara jiran berusia antara 19 hingga 55 tahun ditahan untuk siasatan lanjut. Nilai keseluruhan rampasan termasuk bot dianggarkan bernilai lebih 15 juta ringgit, termasuk cukai kastam berjumlah kira 1.95 juta ringgit. Kes disiasat di bawah Seksyen 49-1 dan 135-1-A Akta Kasta 1967 kerana cuba membawa masuk rokok seludup ke Malaysia, dan Akta Imigresen 1997 Palang 63 memasuki Malaysia tanpa menggunakan laluan yang diwartakan. Sementara itu, di perairan Terengganu, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia mengesan sebuah kapal dari negara Indonesia yang hanyut ke perairan Vietnam jam 3.15 petang. Kapal tanpa kru dikesan pada kedudukan kira 120 Batu Nautika dari Kuala Terengganu. Kapal yang sedang ditunda terputus tali penghubung ketika perjalanan dari Indonesia menuju ke China berikutan cuaca buruk lalu hanyut ke perairan negara. Menurut Pengarah Sektor Operasi Bahagian Cari Lamat dan Bantuan Bencana, Laksamana Pertama Maritim Aminuddin Haji Abdul Rashid, 6 anggota pasukan tindakan khas Maritim Malaysia menaiki helikopter AW139 dan sebuah kapal maritim ke lokasi kejadian. Okeylah, kita kena lihat dari dua sudut. Sudut yang pertama, sudah pastinya kawasan yang dilalui itu adalah kegunaan kapal-kapal, kapal-kapal yang daripada utara, daripada Jepun, daripada China, daripada Vietnam dan juga Filipin ataupun mana-mana, itu adalah laluan, dia panggil laluan kawasan kapal-kapal. Ianya juga boleh memberikan orang kata bahaya kepada kapal-kapal yang lalu, especially apabila waktu malam. Dengan kapal tu windpost rampak ni dengan elektrik tak ada. So dia tidak boleh nak nyalakan lampu ke apa ke semua. Jadi dia bergelap. Dan ini membahayakan di dalam segi navigasi untuk kita kita belayar. Amat penting waktu malam. Jadi itu satu, ianya boleh memberi kesan yang orang kata kemalangan mungkin kepada kapal-kapal yang lalu di situ.
dan juga boleh menyebabkan orang kata pelanggaran dan juga boleh menyebabkan kematian. Syarikat Petroleum Negara turut menghantar 2 buah kapal bagi membantu operasi. Kita semua sedia maklum, pelantar-pelantar minyak negara semuanya di kawasan Terengganu, dan ianya boleh memberi kesan yang orang kata yang buruk lagi, dan juga boleh membahayakan nyawa. Kita tak memberi, kalau kita tak pantau dia dan kita biarkan dia hanyut begitu, dan dia boleh menyebabkan salah satu pelantar yang ada dekat situ boleh meletup, ataupun mungkin pelantar tu boleh orang kata tenggelam disebabkan oleh pelanggaran tu. Kapal hantu sepanjang 72 meter dan berat 2.855 tan berjaya ditunda ke kawasan berlabuh Kemaman sekitar jam 2 pagi dan mengambil masa hampir 40 jam. Hasrat untuk menghadiri perkahwinan di ibu kota bertukar tragedi apabila kenderaan pelbagai guna MPV yang dinaiki dirempuh kenderaan pacuan 4 roda mengakibatkan 4 termasuk 3 kanak-kanak maut. Butiran kejadian di Bentong Pahang dalam tragedi 999 minggu ini. Kejadian berlaku di kilometer 2 Jalan Lebu Mepagar Bentong berhampiran susur keluar Lebuh Raya Central Spine Road CSR jam 2.30 petang. Mangsa Raihan Muhammad 43 tahun bersama 3 anaknya, Ahda Dalili 14 tahun, Ahmad Muaz 7 tahun dan Ahda Imtinan 5 tahun maut dipercayai tercampak keluar dari kenderaan mereka. Suami mangsa Muhammad Nazri Hamid 43 tahun terselamat dan hanya mengalami kecederaan di bahagian tangan. 5 sekeluarga terbabit dalam perjalanan dari Gua Musang ke Kajang untuk menghadiri majlis perkahwinan anak saudara mangsa. Menurut Ketua Polis Daerah Bentong, Superintendent Zaiha Muhammad Kahar, pemandu sebuah kenderaan pacuan 4 roda yang melanggar lampu isyarat merah ketika di persimpangan menjadi punca kejadian. Siasatan awal polis, lelaki berusia 44 tahun itu hanya cedera di bahagian kepala dan hasil ujian seringan air kencing mendapati suspek positif dadah jenis metamfetamin dan opiat. Hasil pemeriksaan kenderaan suspek, polis menjumpai 1 tiub lut sinar dipercayai syabu. Suspek juga mempunyai 7 rekod jenayah lampau berkaitan dadah dan direman 7 hari untuk membantu siasatan. Kesemua mayat dihantar ke Hospital Rao untuk bedah siasat. Suami mangsa Muhammad Nazri yang juga seorang guru redha atas pemergian ahli keluarga secara serentak mengucapkan terima kasih kepada orang awam yang menghulurkan bantuan di lokasi kejadian. Malam kita pergi pasar malam, balik. Anak-anak pun pekal dah lah. Tempat solat isyak agak pun dia pakai anak-anak dia. Cuma pakai saya je, dia tak simpan saya. Biasanya saya pagi tu baru saya ambil. Pukul 10 tempat tu kita orang gegar. Kita orang gegar. Muhammad Nazri bersyukur 2 lagi anaknya terselamat kerana berada di kenderaan abang iparnya yang berada di belakang kenderaannya semasa kejadian itu. Kesemua jenazah dikebumikan dalam satu liang lahat di perkuburan Islam Kampung Pancur, Pengkalan Cepa, Kota Baru. Kes disiasat mengikut Seksyen 44-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Terima kasih kerana bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Pasukan Produksi 999 ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada yang menyambutnya. Jangan lupa untuk terus berkongsikan sebarang berita kejadian jenayah menerusi email, Facebook dan Instagram rasmi 999 seperti tertera. Dengan itu, kita jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.